Apakah itu enzim trypsin? Trypsin merupakan enzim di bahagian pertama usus kecil yang memulakan pencernaan molekul protein melalui pemotongan rantai panjang asid amino kepada kepingan yang lebih kecil. Trypsin dikategorikan sebagai seri protease, iaitu enzim yang mempunyai tindak balas proteolitik, di mana enzim tersebut berupaya menjalankan proses penguraian protein disebabkan oleh kehadiran protease yang menghidrolisis protein kepada molekul lebih kecil melalui pemotongan ikatan peptida protein. Pengekstrakan, penelitian dan pencirian enzim trypsin yang diekstrak dari ikan siakap kulit kuning atau nama saintifiknya Acanthopterygus latus. Enzim trypsin dari species ini berpotensi menghasilkan sisa bahan bioaktif dalam ekosistem marine. Tujuan pengekstrakan enzim trypsin dari ikan siakap kulit kuning ataupun Acanthopterygus latus adalah untuk mengkaji potensi keseluruhan sistem pencernaan ikan tersebut yang mampu membantu mengimbangi ekosistem marine melalui penyediaan sumber mineral semula jadi seperti kompaun bioaktif merangkumi enzim, protein, peptida bioaktif, minyak, asid amino, kolagen, gelatin, kalsium, biopolimer dan mineral larut air. Bahan dan kaedah kajian. Scene 1. Penyediaan sampel dan pengekstrakan enzim. Ikan siakap sirip kuning ataupun lebih dikenali sebagai Acanthopterygus latus merupakan ikan yang dapat diperoleh daripada kawasan Teluk Parsi. Ikan ini akan ditangkap oleh nelayan serta saintis bagi melakukan pengekstrakan enzim trypsin. Ikan siakap sirip kuning yang telah ditangkap akan disimpan pada suhu -20°C. Acanthopterygus latus ataupun siakap sirip kuning yang telah disimpan pada suhu -20°C akan dibedah untuk mendapatkan enzim pencernaannya yang mengandungi trypsin. Enzim pencernaan akan dibasuh menggunakan distilled water dan seterusnya dinyah-lemakkan menggunakan acetone sebelum dihomogenaskan menggunakan 0.02 trace HCl pada pH 9.0. Homogen ini akan disentrifuge pada kelajuan 8000 rpm selama 45 minit untuk mendapatkan enzim trypsin. Fenomena trypsin. Trypsin mentah dibendakkan daripada supernatant dengan penambahan amonium sulfate, iaitu setiap 100 ml enzim ekstrak kasar diikuti dengan pengemparan pada 8000 rpm selama 45 minit. Selepas itu, akan dilarutkan dalam 38 cc penimbal Tris NaCl pada pH 8.0 dan akan didialisiskan menggunakan tube dialisis pada 4°C selama 24 jam. Bab 4. Aktiviti trypsin. Aktiviti amilase trypsin ditentukan secara spektrofotometri menggunakan BAPA, natrium benzoyl dialgyl P nitroanilin HCl sebagai substrat. Ekstrak kasar enzim 25 ml telah ditambah ke dalam tube yang mengandungi 1250 ml penimbal substrat, iaitu 43.5 mg DAPNA dilarutkan dalam 7L dimethyl sulfoxida DMSO untuk mencapai isi baju 100 ml dengan penambahan 50 mmol Tris HCl yang mengandungi 10 mmol CaCl2 pada pH 8 sebagai penimbal, dan pengeraman pada 60°C selama 2 minggu diikuti dengan bacaan pada 410 mm. Unit enzim aktiviti U ditakdirkan sebagai 1 micromol P-nitroanilin yang dibebaskan daripada DAPNA per ml per minit. Scene 5. Penentuan berat molekul. Berat molekul enzim trypsin yang dinyatakan dengan menggunakan elektroforesis gel poliakrilamida sodium disulfat SDSP, iaitu 12.5% gel elektroforesis akrilamida. Seterusnya, kami telah menjalankan gel elektroforesis SDS atau SDSP. Hasil daripada proses gel elektroforesis ini, kami mendapati berat molekul enzim trypsin sama ada trypsin komersial dan trypsin gray adalah 23 kilodalton.
hanya satu jalur sahaja yang muncul pada gel elektroforesis. Ini kerana enzim trypsin adalah enzim yang terdiri daripada satu rantai polipeptida sahaja. Secara umumnya, enzim trypsin daripada spesies ikan mempunyai berat molekul antara 23 ke 28 kilodalton. Seterusnya, kami telah melakukan pencirian enzim dan mendapati suhu maksimum untuk aktiviti trypsin adalah pada 50 ke 60 darjah Celsius dan pH maksimumnya adalah pada pH 8. Enzim trypsin juga stabil pada suhu 45 ke 50 darjah Celsius. Kestabilan enzim trypsin juga akan berkurang pada suhu kurang daripada 50 darjah Celsius pada pH 8 hingga 9 dengan aktiviti trypsin melebihi 90%. Hasil daripada kajian kami mendapati enzim trypsin yang diekstrak daripada ikan siakap selit kuning mempunyai potensi industri kerana kestabilan enzim trypsin pada pH berakali. Seterusnya, kandungan dan aktiviti spesifik enzim trypsin juga dapat menampung keperluan industri. Selain daripada itu, saiz enzim trypsin iaitu 23 kilodalton juga sesuai untuk kegunaan industri. Okey, kesimpulan yang diperoleh daripada hasil laporan projek kami ialah: yang pertama, perkembangan industri aquaculture marin telah membawa kepada penjanaan sejumlah besar sisa ikan dan ianya memberi kesan yang buruk pada kawasan sekitar sangkar. Namun, sisa-sisa ini juga dianggap sebagai sumber utama sebatian bioaktif semula jadi yang berharga. Sebagai contoh, enzim. Enzim trypsin diperoleh dari sistem pencernaan ikan siakap selit kuning dan ianya telah membantu dalam pengurangan terhadap sisa laut yang tercemar. Okey, yang kedua, kaedah yang digunakan untuk menurunkan enzim trypsin tersebut ialah dengan kaedah pemenakan amonium sulfat. Didapati bahawa kaedah ini sememangnya berjaya mencapai objektif kerana setelah menekan amonium sulfat dijalankan, kandungan protein telah berjaya ditingkatkan. Malah, aktiviti spesifik juga berjaya ditingkatkan. Okey, yang terakhir, didapati bahawa suhu dan juga pH maksimum enzim tersebut berada dalam keadaan yang baik dan sesuai untuk diaplikasikan dalam industri. Semakin banyak penghasilan trypsin dihasilkan dari sisa laut seperti sistem pencernaan ikan, semakin banyak produk industri yang dapat dihasilkan dan dalam masa yang sama, semakin berkurang pencemaran air dari hari ke hari. Bagi bahagian kewangan pula, untuk setiap eksperimen terdapat peruntukan kewangan yang diperlukan bagi menjalani eksperimen ini dengan jayanya. Bagi keseluruhan kajian ini, terdapat beberapa alatan yang penting yang diperlukan dan jumlah keseluruhan kewangan yang diperlukan bagi alatan-alatan ini ialah sebanyak RM90,013.06. Peruntukan kewangan bagi kesemua eksperimen ini ialah sebanyak RM3,500.58. Bagi memastikan kajian kami berjalan dengan lancar, terdapat juga permohonan tambah kewangan iaitu RM100,000 bagi makmal. Makmal diperlukan untuk kajian kerana ia menyediakan persekitaran terkawal dan sesuai untuk menjalankan kesemua eksperimen-eksperimen ini. Selain itu, kami meletakkan peruntukan sebanyak RM10,000 bagi membayar gaji pembantu, pengurus dan staf penyelenggaraan makmal bagi tujuan penjagaan dan kebersihan makmal dan penyelenggaraan peralatan-peralatan di dalam makmal. Penggunaan enzim yang berharga RM750 juga diperlukan dalam kajian kami bagi kestabilan penyimpanan trypsin di mana kami akan memerangkapkan enzim ini di matriks yang berbeza untuk mengurangkan tindak balas antara enzim. Selain itu, kami juga meletakkan peruntukan perbelanjaan yang tak dijangka dalam kajian kami sebanyak RM1,000 bagi membeli bahan atau peralatan tambahan tertentu bagi menangani situasi atau keadaan tertentu yang berlaku semasa kajian atau bagi pembaikan peralatan jika berlaku kerosakan. Akhir sekali, kami memperuntukkan sebanyak RM200 bagi transportasi dan logistik bagi memperoleh bahan dan peralatan. Anggaran jumlah keseluruhan kewangan tambahan yang kami peruntukkan ialah sebanyak RM111,950.